Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so selamat pagi. So hari ini kita akan masuk kepada 2.2 gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil. Jadi bila minggu lepas kita dah belajar tentang faktor. Maksud faktornya apa yang kita darab dapat nombor tersebut. Tapi untuk gandaan, bila kita kata gandaan nombor tu maksudnya nombor tu digandakan. Contoh kalau gandaan bagi 5, 10, 15 macam itulah kan. Jadi sebenarnya dia lebih kepada macam sifir lah. Jadi kalau kamu hafal sifir tak ada masalah untuk kamu. Alright, bila kata sepunya maksudnya dia adalah gandaan yang sama. Alright, kita lihat pada standard pembelajaran kita hari ini, iaitu menerang dan menentukan gandaan sepunya bagi nombor bulat, menentukan GSTK dan menyelesaikan masalah yang menyebabkan GSTK. Alright, kita lihat pada nota. Okey, nota itu yang kamu dapat dalam modul lah. So dia kata kat situ gandaan bagi satu nombor ialah hasil darab nombor itu dengan satu nombor bulat lain kecuali sifar. Okey, gandaan sepunya bagi beberapa nombor ialah nombor yang menjadi gandaan bagi setiap nombor itu. Antara gandaan sepunya, gandaan yang paling kecil dinamakan gandaan sepunya terkecil. Kalau sebelum ni kita cari faktor sepunya terbesar. Tapi dalam gandaan sepunya itu kita nak cari gandaan sepunya terkecil. Alright. Okey, kita lihat untuk contoh yang pertama. Okey, contoh pertama ni kamu dah dapat dalam modul jugalah kan. Jadi kita lihat untuk A tu. Kalau awak lihat pada contoh dia kata senaraikan gandaan. Jadi bila senaraikan gandaan maksudnya kamu kena nyatakan gandaan yang berapa gandaan yang pertama lah. Jadi kalau yang contoh first tu 6 gandaan pertama bagi 5. Jadi maksudnya kamu tak perlu pun tulis 5 darab 1 berapa, 5 darab 2 berapa. Kalau kamu dah tahu sifir 5 tu, kamu nyatakan 5 yang 6 yang pertama. So kat situ ditulis 5, 10, 15, 20, 25, 30. Alright, so kalau untuk gandaan 8, okay, untuk gandaan 8, so apa yang kita darab? Apa yang sifir bagi 8 yang pertama? Okey, 8. Sekejap ya. Okey, 8. 16. Okey, lepas tu apa lagi? 24. 32. 40. 48. So itu semua adalah gandaan bagi 6 gandaan pertama bagi 8. Jadi kamu nyatakanlah gandaan tersebut. Kemudian dia kata untuk contoh yang kedua tu semua gandaan 9 yang kurang daripada 50. Jadi kalau awak lihat di sini awak nyatakan gandaan yang kurang daripada 50 lah. Jadi 9, 18, 27, 36, 45 semua nombor itu kurang daripada 50. Jadi saya nak kamu jawab soalan 2 tu. Okey. Kamu buat sendirilah. Okey. Kemudian semua gandaan 15 antara 10 hingga 160. Dia nak pula gandaan itu berada di antara 100 dan 160. Jadi di sini kita dapati 105, 120, 135, 150 okey adalah gandaan yang berada di antara 100 hingga 160. Jadi saya nak untuk yang ketiga ni pun kamu cuba buat sendiri. Okey, yang dia sebab dia berada di antara 110 hingga 200. Apa gandaan dia? Kamu kira guna kalkulator pun kamu boleh check kan. Alright. Okey. Okey, seterusnya untuk contoh 2, okey dia nak tentukan sama ada nombor dalam tanda kurung tu adalah gandaan sepunya bagi nombor-nombor itu. Kamu dah buat kan latihan macam faktor tu. Nak tengok dia adalah faktor sepunya dengan bahagi. Jadi kita tengok kalau dia bahagi tepat, jadi kita dapati ia adalah gandaan sepunya. Tetapi kalau dia tak bahagi tepat, alright, maksud macam ni kan. Kalau awak lihat kat sini 3, 4, 12 boleh bagi dengan 3, 12 boleh bagi dengan 4. Jadi semua boleh bagi tepat. Jadi kita kata 12 itu adalah gandaan sepunya. So sepunya tu gandaan yang samalah. Kemudian yang contoh yang kedua tu 6, 8, 9 tu dibahagikan. Jadi kita dapati bila 54 bahagi dengan 8, kita dapati 6 bagi 6. Jadi
bila baki maksudnya ia bukan gandaan sepunya bagi 6, 8 dan 9. Juga yang ni saya rasa saya tak nak tunjuk kat kamu. Okey, sebab saya rasa benda ni kamu dah buat dalam faktor, sepatutnya kamu dah tahu buat. Okey, jadi saya nak nanti masa yang ada lepas ni kamu siapkan dan kamu tunjukkan pada saya sebelum habis kelas lah. Alright. Okey, untuk contoh 3 pula, dia nak senaraikan 4 gandaan pertama. Okey, dalam 4 gandaan pertama maksudnya kamu kena nyatakan gandaan sepunya pertama, Gandaan sepunya pertama. Jadi kalau awak lihat pada contoh yang pertama itu 6 dan 7, okey, disenaraikan semua gandaan bagi 6 dan 7. Jadi kamu kena dapatkan dahulu okey, gandaan yang pertama. Okey, jadi kat sini gandaan yang pertama yang kita dapati yang sama adalah 42 kan. Jadi bila kamu dah tahu dah gandaan pertama itu 42, okey, maka kita boleh nyatakanlah 4 gandaan sepunya pertama tu dengan menggandakan gandaan bagi gandaan pertama tadi. So tadi 42 kan yang pertama, jadi 42 gandakan lagi 84, 126 dan 168. Alright, okey, saya tunjukkan satu je. Saya nak nanti yang lain the rest tu kamu buat. Okey, 5 dan 8. Apa gandaan bagi 5 dan 8? Okey, 5. Okey, 5 10. Sorry nanti saya conteng sikit lah. 15. Okey, bla 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 sampai 40. Kan? Sama juga 8 nanti kamu gandakan, kamu akan dapati ia sampai 40. Jadi maksudnya sebutan gandaan pertama yang sama adalah 40. Okey, jadi bila gandaan pertama itu 40, maka okey, kamu gandakanlah. Saya tukar yang pen lain lah. Okey, so yang pertama tadi 40 kan? 40 kan? Jadi 40, 80, okey, 120 dan 160. So untuk soalan nombor 1 ni saya bincang satu walaupun saya dah conteng satu skrin dah ni. Tapi sebenarnya ni adalah penyelesaian bagi soalan nombor 1 tadi. Okey, maksudnya kamu senaraikan gandaan bagi 5, okey, gandaan bagi 8 sehingga kita dapatkan sepunya yang pertama iaitu 40. Okey, kemudian kamu gandakan nilai 40 tu tadi kepada 4 gandaan lagi. Jadi 40, 80, 120, 160 adalah 4 gandaan sepunya pertama bagi 5 dan 8. Okey, saya harap kamu selesaikan juga yang lain tu okey dalam waktu kelas kita ni nanti. Alright.